Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak mulakan minggu ni dengan beberapa berita menarik. Pertama sekali, Nissan telah melancarkan kereta Z terbaru mereka. Kali ini ialah kereta generasi ke-7 dan ini dilancarkan di pasaran Amerika Syarikat. Tahun ini ialah ulang tahun ke-52 Nissan Z ini. Inspirasi untuk reka bentuk model ini datang daripada kereta asal 240Z. Apa yang Nissan lakukan kali ini ialah dia bertanya kepada peminat-peminat kereta Z ini apa yang mereka suka dan apa yang mereka tak suka, dan hasilnya ialah sebuah reka bentuk yang dikatakan bertaut kepada tradisi sambil melangkah ke depan dengan teknologi terkini. Model kali ini diberi jantung 3 liter V6 dengan pernafasan turbo, cukup untuk menjana 400 kuasa kuda dan 475 Nm torque. Kotak gear pula 6 kelajuan manual ataupun 9 kelajuan automatik. Kalau awak pilih kotak gear manual, dia akan datang dengan sistem kawalan pelancaran ataupun launch control untuk menghasilkan pecutan yang lebih bertenaga. Tapi pilihan ini hanya datang dengan varian performance. Wishbone berkembar menjadi tonggak sistem gantungan depan dengan peredam monotube yang berdiameter lebih besar daripada model sebelumnya untuk menghasilkan pemanduan yang lebih selesa tanpa kompromi terhadap ketangkasan kereta. Untuk varian performance juga, lakaran kemas sisi ditambah dengan spoiler belakang. Spoiler belakang ni bukan gaya aja, ia menghasilkan tekanan udara positif untuk mengelakkan eko berasa ringan semasa kelajuan tinggi. Manakala spoiler depan pula direka bentuk dengan ilmu yang dipelajari semasa menghasilkan GTR yang menghasilkan tekanan udara negatif di bawah dagu yang menarik dagu kereta ke bawah dan menekan tayar lebih rapat kepada jalan untuk meningkatkan jengkaman. Reka bentuk kabin pula dihasilkan dengan kerjasama dan pendapat pemandu profesional Nissan Super 500 GT, itu Sugio Matsuda. Ini untuk memastikan pemandu diberikan kedudukan optimum dalam pelbagai keadaan. Reka bentuk papan pemuka utama dengan skrin 2.3 inci adalah salah satu contoh hasil kerjasama ini. Dia letak changeover point dekat pukul 12 supaya bila kita manusia lebih nampak dia naik je, time untuk tukar gear. Pembeli di Amerika Syarikat diberi spesifikasi 3 pilihan, iaitu Sports, Performance atau Proto. Saya rasa reka bentuk kali ini cantik dan agak anggun, tapi ianya tak cukup sasa di mana reka bentuk model 240Z pertama. Apa pendapat anda? Sila kongsikan kat bawah. Lamborghini pula melancarkan Countach 800, juga model yang dihasilkan untuk ulang tahun ke-50 Lamborghini Countach. Lamborghini Countach ni adalah sebuah kereta yang sangat ikonik lah. Ni is the granddaddy of supercar. Sebelum Lamborghini Countach kita tak pernah tengok scissor doors, tak pernah tengok moncong kereta tajam begitu, dan sampai sekarang lakaran asal Marcello Gandini ini terus memberi kesan ke atas dan reka bentuk supercar sehingga ke hari ini. Kereta istimewa ini digelar Countach LPI 800-4. Ianya direka bentuk mengambil beberapa inspirasi penting daripada Countach asal, termasuk reka bentuk moncong, lakaran sisi dan ruang bentuk lampu belakang. Kuasa enjin kali ini dijana oleh enjin V12 60 darjah atmosferik dengan anjakan 6.5 liter dan juga gabungan dengan motor elektrik 48 volt. Pernafasan melalui 4 injak untuk enjin pembakaran menghasilkan 780 kuasa kuda dan 720 Nm torque. Kuasa elektrik pula dikumpulkan dalam kapasitor 48 volt dengan kepadatan kuasa 2400 watt untuk setiap kilogram dan mampu menghasilkan arus maksimal 600 amp. Ini membolehkan motor elektrik menyumbang 34 kuasa kuda. Untuk konteks bekalan maksimal elektrik ke rumah kita ialah 62 amp. Jadi power yang dihasilkan oleh kapasitor tadi hampir sama macam bekalan kuasa ke-10 rumah. Kuasa dihantarkan ke 4 roda melalui kombinasi kotak gear Dana Graziano dan sistem independent shift rod yang membolehkan gear ditukar dengan lebih pantas, serta sistem pacuan 4 roda generasi ke-4 Haldex yang membawa kuasa ke 4 penjuru. Pecutan ke 100 km sejam mengambil masa 2.8 saat, manakala pecutan ke 200 km sejam pula memerlukan 8.6 saat. Kelajuan puncak ialah 355 km sejam. Perubahan paling besar ialah dari segi binaan di mana kali ini mereka menggunakan sel gentian karbon sebagai kerangka dan struktur ruang kabin, menggantikan kerangka tubular space frame aluminium pada kereta asal. Kerangka karbon menghasilkan berat kereta keseluruhan 1595 kg dan ini menghasilkan nisbah berat kepada kuasa 1.5 kg untuk setiap kuasa kuda. Untuk konteks, kereta biasa mempunyai nisbah sekitar 8 hingga 10 kg untuk setiap kuasa kuda. Dia 5 kali ganda lagi berkuasa. Antara reka bentuk paling ikonik Lamborghini Countach ialah menggunakan nakar ducting kat tepi tu, dan kali ini ditukarkan, diimajinasikan semula dengan satu bentuk trapezoid yang lebih rangit.
Ini pula ada perang kereta konsep. Saya rasa untuk kali ini kita tengok Audi Skysphere versus Lincoln Anniversary. Audi telah menghasilkan konsep Skysphere untuk Munich Auto Show pada bulan September ni, dan ini sebuah kereta yang mengambil inspirasi dari nisbah bentuk ataupun proportion kereta tahun 1930-an dan 1940-an, iaitu moncong panjang dengan ekor pendek dengan kabin yang berat ke bahagian belakang. Namun kemasan Skysphere ini sangat moden, tidak ada elemen yang boleh dikatakan retro langsung. Seperti biasa konsep kereta sekarang semua kereta elektrik, dan yang ini menggunakan motor 465 kW ataupun 604 horsepower, dan torque-nya ialah 750 Nm dalam badan seberat 1800 kg. Walaupun moncong panjang, tetapi kereta ini kereta elektrik, jadi tiada enjin di depan untuk memberi kesan kepada imbangan jisim. Dan 60% jisim Skysphere ini berada di atas ganda belakang walaupun moncongnya panjang. Hasilnya ialah pecutan ke 100 km sejam dalam tempoh 4 saat. Bateri kereta ini berkapasiti 80 kWh dan memberi julat pemanduan 500 km dengan kecekapan tenaga sekitar 6.25 km untuk setiap kWh. Bonet yang panjang tu dah tak ada enjin, digunakan untuk tempat letak barang lah. Dan bila panjang dan kurus macam ni, paling sesuai untuk letak backcock. Gaya ekstrim ni pada saya mungkin akan menjadi kebiasaan di masa depan, di mana syarikat kereta cuba, dia tengah bergelut ni untuk menggantikan kaitan emosi kita kepada enjin. Kita sekarang sangat terkait dengan enjin. Saya sekarang nak kena ubah emosi itu kepada reka bentuk. Manakala itu Lincoln pula, Lincoln ni sebuah jenama milik Ford menghasilkan sebuah reka bentuk untuk 20 tahun ke depan dengan konsep pemikiran CASE, Case ataupun Connected Autonomous Shared Electric. Case ni konsep yang sama yang digunakan oleh Toyota. Jadi mereka mengajar pelajar daripada Art Center. Art Center ni sebuah sekolah reka bentuk yang terkenal di California untuk impikan reka bentuk dunia baru ini. Hasilnya ialah beberapa konsep yang terdiri daripada Grand Tourer yang nampak macam Audi Skysphere tadi, bonet panjang semua, sehinggalah gaya MPV masa depan yang lebih iras kepada ruang tamu bergerak. Usaha untuk menghasilkan reka bentuk berbeza-beza gaya baru ini ialah manifestasilah pada saya pergelutan yang sedang berlaku dalam industri otomotif. Bagaimana cara mereka mengekalkan identiti syarikat dengan interpretasi fungsi kereta dan trend masa depan yang mungkin melibatkan perubahan besar dari segi teknologi dan juga cara pemanduan kereta. Anda suka konsep yang mana? Sila komenkan kat bawah. Kemudian kita teruskan lagi dengan cerita masa depan lah. Kita mulakan dengan beberapa pengumuman yang telah dilakukan semasa Tesla AI Day dan juga pengumuman Toyota membeli syarikat kepintaran sintetik ataupun AI Carmera. Ini menunjukkan bahawa perlumbaan untuk menghasilkan kereta tanpa pemandu semakin sengit. Kita mulakan dengan Tesla AI Day. Tesla mengumumkan beberapa perkara penting semasa hari AI mereka, yang merupakan hari mereka untuk mengumpan pakar-pakar lah untuk menyertai pasukan AI mereka. It's actually a recruitment day. So diorang punya presentation itu ialah untuk pakar-pakar AI. So dia sangat-sangat teknikal. Antara yang diumumkan ialah penghasilan set microchip baru untuk tujuan pemprosesan AI yang akan digunakan di pusat pembangunan mereka. Chip ini akan digabungkan untuk menjadi salah satu superkomputer paling berkuasa dalam dunia, dan superkomputer ini memang dihasilkan khas untuk pemprosesan AI pemandangan ataupun vision AI. Superkomputer ini ialah untuk melatih perisian pemanduan pintar yang beroperasi dalam kereta mereka. Mereka menggelar ruang latihan ataupun superkomputer ini sebagai dojo, iaitu berdasarkan pada perkataan Jepun lah, yang bermaksud ruang pembelajaran ataupun ruang meditasi, dan selalunya digunakan untuk merujuk kepada pembelajaran seni bela diri. Mereka juga telah berkongsi teknik terbaru untuk komputer mengenali persekitaran dengan menterjemah video menjadi kepada ruang vektor secara live. Ruang vektor ni seperti macam dalam kita main video game, itu semua ruang vektor, dan di mana dalam sistem Tesla baru ni, daripada pandangan kamera mereka boleh tukar menjadi vector space secara instant ataupun live. Jadi ini membolehkan kereta mereka sebenarnya memandu bukan dalam gambar, memandu dalam vector space yang dihasilkan secara live. Dengan teknik ini, Tesla percaya kereta mereka akan boleh memandu dengan lebih tepat dengan cara yang lebih semula jadi. Ini satu perkembangan yang sangat mengejutkan. Tak sangka dia boleh berjaya melakukan begitu. Tesla juga telah mengumumkan bahawa mereka akan menghasilkan robot berbentuk manusia dalam tempoh beberapa tahun lagi. Robot ini dijangka akan mempunyai keupayaan mengenal persekitaran menggunakan perisian yang sama yang dibangunkan untuk kereta. Aplikasi sebenarnya vision AI ni sangat banyak. Sebenarnya saya ngeri pun ada dengan berita macam ni. Nampak macam Terminator kan? Rise of Terminator. Seterusnya, Toyota pula melalui anak syarikatnya Woven Planet Holdings telah mengumumkan pembelian syarikat kepintaran sintetik atau AI yang bergelar Carmera. Carmera menumpukan usaha penghasilan kepintaran sintetik untuk kesedaran ruang ataupun spatial awareness, dan mereka menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan sistem pemanduan pintar. Pembelian terbaru ini menyusul pembelian teknologi dan pasukan yang membangunkan
menggunakan sistem pemanduan pintar tahap 5, iaitu pemanduan tanpa manusia dari kumpulan Lyft. Lyft ialah sebuah syarikat ride hailing yang membangunkan teknologi robotaxi. Nampaknya perlumbaan menghasilkan kereta tanpa pemandu sudah semakin hangat. Apa rasa anda, pendapat anda tentang dunia masa depan di mana kereta tidak memerlukan pemandu? Awak suka atau tak suka? Okey, kita terus ke sukan pemotoran yang ada dua berita menarik. Yang pertama, Toyota menang Le Mans 4 kali berturut-turut dan kali pertama ia memenangi dalam era Hypercar. Hypercar kelas ni ialah kelas terbaru yang paling atas untuk Le Mans. Ia menggantikan kelas LMP1. LMP1 ni menggunakan kereta yang mesti direka bentuk khas, prototype. Dia pun dipanggil Le Mans Prototype. Le Mans Prototype Class 1 ini memang sangat mahal untuk dihasilkan. Tak banyak syarikat atau tak banyak pasukan yang boleh mengambil bahagian. Jadi mereka telah tukar ini menjadi Hypercar Class yang menggunakan, boleh juga gunakan kereta yang dihasilkan khas untuk tujuan ini, ataupun boleh menggunakan platform hypercar yang sudah ada di pasaran yang diubah sesuai untuk perlumbaan. Sebenarnya Hyperclass ni dah tertangguh beberapa tahun, tapi tahun ini telah diperkenalkan dan pemenang pertama ialah Toyota. Dan tahun ini kereta nombor 7 telah memenangi perlumbaan. Kereta nombor 7 ni macam bad luck sikit lah, tak nasib baik lah. Selama 3 tahun sebelum ni kereta nombor 8 menang kerana kereta nombor 7 ni rosak lah apalah. Dan kali ini buat kali pertama kereta nombor 7 telah memenangi perlumbaan. Sebenarnya Toyota hampir-hampir tak menjaya menghabiskan perlumbaan ni ataupun kalah perlumbaan ni kerana mereka ada masalah dengan bahan api. Entah kenapa kereta tu tak boleh pump keluar daripada tangki sampai habis, so kena masuk buat refueling lebih banyak. Tapi apa pun berjaya menang. Ini pula berita daripada DTM. Kita ingat Alex Albon pada tahun 2021 beliau telah menjadi pemandu simpanan untuk pasukan Red Bull, dan pada masa yang sama dia telah ditugaskan untuk berlumba dalam DTM ataupun German Touring Car Championship. Mereka menggunakan Ferrari 488 GT3 Evo untuk perlumbaan minggu lepas di Nürburgring. Alex Albon telah memenangi perlumbaan pertama dalam siri DTM. Perlumbaan kali ini agak kalut sikit lah, banyak aksiden, banyak apa berlaku di belakang, tapi Alex Albon di depan, tak ada orang cabar dia. Very nice and clean race. Albon berlumba dalam kelas DTM ni bila dia tak ada clash dengan kalender Formula 1 lah. Setelah 4 pusingan, dia telah menang 2 podium, dan kali ni yang ketiga lah. Dia sekarang berada di tangga keempat dalam senarai pemandu DTM. Yang menariknya, bila Albon memandu Ferrari tersebut, dia akan menggunakan skema warna hitam Alfa Tauri, tapi bila pemandu gantian iaitu Nick Cassidy memandu semasa Albon memenuhi tugasan F1, ia akan bertukar kepada skema biasa warna Red Bull. Okey, sampai situ aja berita kita kali ini. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan juga kalau boleh tekan butang subscribe dan butang loceng supaya dapat maklumat terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.